السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مشرق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. هيا لكم dan yakin engkau bahwa ilmu semata-mata yakni sunyi daripada amal, tiada mengambil ia dengan tangan, yakni tiada lepas ia akan dikau
di dalam akhirah. Baik. Jadi tuan-tuan pertama sekali marilah kita sama-sama merupakan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga dengan curahan rahmatnya daripada kita hadir ke masjid ini dan juga dapat sembahyang berjamaah. Seterusnya kita iktikaf di dalam masjid dan juga kita duduk di dalam majlis ilmu, kan, mengisi asa lapang antara maghrib dengan isya. Di situ daripada kita buang asma begitu saja melepak-lepak dan di kedai kopi bersembang-sembang di tepi jalan dan juga sebagainya. Inilah salah satu daripada tafsiran ulama daripada ayat Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, rengganglah punggung mereka adalah punggung mereka daripada tempat ketiduran. Jadi di antara setengah tafsiran ulama, iaitulah kita mengisi lapang, asa lapang di antara waktu maghrib dan juga waktu isya di dalam majlis, kan, kita memperingatkan kita niat nak menghidupkan syariah Muhammadiyah, iaitu syariah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita sambung balik kajian kita Baik Al-Walad, iaitulah nasihat-nasihat Imam Ghazali dan juga wasiat yakni pesanan-pesanan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada kita kesemua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil dan juga mendengar nasihat-nasihat beliau menjadi bekalan rohani kita di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih atau untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kita duduk di dalam wasiat yang ketiga. Jadi wasiat yang pertama dah selesai, wasiat yang kedua pun juga dah selesai. Maka kita duduk di dalam nasihat yang ketiga, iaitu beliau nasihatkan kepada kita agar kita jangan jadi orang yang muflis, kan, bahasanya jangan jadi orang yang bankrupt. Biasanya orang yang muflis daripada amalan itu orang yang tidak ada amalan ataupun ada amalan banyak tapi di akhirat nanti dan habis semua amalan-amalan itu, yang pahala-pahala amalannya itu habis diberikan kepada orang lain, kan, jangan gitu. Dan beliau juga menasihatkan kepada kita supaya jangan jadi hal kita ini kosong atau sunyi, kan. Berarti apa? Berarti tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, yaitu disuruhkan kita ini disuruhkan kita ini menghimpunkan di antara syariat dan juga hakikat. Disuruhkan kita ini menghimpunkan di antara ilmu dan juga amal. Itu isyarat yang kita baca dahulu. Baik. Jadi beliau berkata lagi, coba tengok tersebut, dan yakin olehmu, dan yakin engkau bahwa ilmu semata-mata. Jadi ilmu semata-mata itu maksudnya al-ilmu al-mujarrad. Dan apa makna ilmu semata-mata? Ilmu semata-mata maksudnya, tengok dia orang, yakni
Untuk dia urai apa yang dimaksudkan dengan kata ilmu semata-mata itu, yakni sunyi daripada amal. Kan? Maknanya kalau ada ilmu sahaja tetapi tidak beramal dengan ilmu tersebut, itu maksud ilmu mujarrad, dia panggil ilmu semata-mata. Contoh macam kita belajar ilmu, kita mengaji, kita belajar, tapi bila kita mengaji dan kita belajar, kita tidak amalkan dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, itu maksudnya ilmu semata-mata. Jadi dengan ada ilmu itu boleh menyelamatkan dan boleh melepaskan kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok ni sebut. Dia kata, tiada mengambil ia dengan tangan. Jadi ilmu semata-mata, ilmu yang tidak diamalkan itu tiada mengambil ia dengan tangan. Apa maksud tak ambil dengan tangan? Faham kan? Kita beginilah contoh. Kalau kita buat misal, kita buat contoh. Seperti seorang itu, dia hanyut di dalam air banjir yang besar. Tiba-tiba ada seorang yang di sampingnya atau di sisinya. Seorang itu tak ambil tangan dia, tak pegang tangan dia. Apa jadi kepada seorang tadi? Maksudnya orang itu tak lepas daripada kebinasaan. Dan itu maksud, kalau semata-mata ada ilmu saja tidak diamalkan, maka seorang itu tak lepas daripada kebinasaan ilmu. Jadi ilmu ni kita kena tahu ada kelebihan ilmu, ada juga kebinasaan ilmu. Kelebihan ilmu, apabila kita amalkan dia, itu akan dapat kelebihan dan keutamaan. Kebinasaan ilmu apa dia? Iaitu apabila kita tidak beramal dengan apa yang kita tahu, maka di situ akan ada kebinasaan ilmu. Dan kita tak sedar, kita dah suka kata, oh ilmu semua ada kelebihan. Betul. Tapi kita tidak pelajari tentang kebinasaan ilmu. Apakah kebinasaan ilmu? Iaitu apabila kita tidak amalkan dengan ilmu tersebut. Baik. Lalu oleh kerana kita tak faham dengan apa yang dimaksudkan dengan kata ilmu semata-mata, jadi tidak diamalkan, itu tidak mengambil ia dengan tangan. Dia tafsir sekali lagi, ia ni dia nak tafsir apa makna tidak mengambil ia dengan tangan. Dia tafsir, ia ni tiada lepas ia yang ilmu itu akan dikau di dalam akhirah. Itu maksud yang kata tidak mengambil ia dengan tangan. Apa maksud tidak melepas ia akan dikau pada akhirat? Yani tidak boleh menolong, tidak boleh membantu melepaskan engkau daripada azab dan juga siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Baik. Jadi kesimpulannya begini, Imam Ghazali Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia nasihatkan kepada kita, dia nasihatkan kepada kita mana kita orang yang belajar ilmu ni, lebih-lebih lagi lah kalau tak belajar. Orang yang belajar ilmu pun belum tentu lepas daripada azab Allah. Bagaimana kalau seorang itu tidak belajar ilmu? Sedangkan orang yang belajar pun belum tentu lepas
belum tentu boleh menolong melepaskan dia daripada azab dan juga siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia belajar ilmu itu semata-mata nak tahu saja, tidak diamalkan, maka mana-mana ilmu yang kita pelajarinya semata-mata nak tahu tapi bukan nak diamalkan, itu bukan boleh menolong, bukan boleh membantu untuk melepaskan kita daripada azab siksa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tak boleh kan? Cuba tuan-tuan tengok supaya nak kongsikan beberapa poin yang lain. Cuba kita perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ramai perawi, di antaranya ialah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan selainnya, yaitu hadis mengenai kelebihan Asma'ullah al-Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man hafidhaha wa fi riwayatin man ahsaha dakhala al-jannata." Kan Nabi kita sebut sesungguhnya ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu 99 nama. Nabi kata ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu 99 nama. Cuba tuan-tuan fikir. Maka Nabi sebut siapa yang menghafalnya pasti masuk ke dalam syurga. Dan siapa yang menghafaznya, man hafidhaha, siapa yang menghafaznya, menghafaz 99 nama itu, dakhalal jannah, pasti tentu masuk ke dalam syurga. Cuba tuan-tuan fikir kan, Nabi sebut siapa yang hafal. Oh, kalau gitu orang kafir, contohnya kita Cina kafir, dia hafal nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar sampai ar-rasyidus sabur. 99 nama. Jadi si Cina kafir ni, kalau dia hafal Asma'ullahil Husna, dia tak gaduh sembahyang, dia tak gaduh puasa, dia tak gaduh tunai haji umrah, dia tak gaduh buat kewajipan, kefarduan yang lain, hanya semata-mata menghafaz nama-nama Allah Ta'ala saja sudah dapat masuk syurga. Begitukah maksudnya? Kalau lah maksud begitu, tuan-tuan, apa perlu kita kepada syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak perlu lagi, hanya hafal nama Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Begitu juga kalau seorang Hindu kafir, dia hafal juga, contohnya dia hafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala 99 ni masuk syurga. Sebab Nabi sebut man hafizah, siapa yang menghafaznya, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam syurga. Maksud begitu kan? Tidak, tuan-tuan. Kalau semata-mata hafal dapat masuk syurga, dong banyaklah kita berhafal juga kan Asma'ullahil Husna. Tak payah semayang lah gitu,
tak payah puasa, tak payah pergi tunai haji dan umrah dan juga kewajipan-kewajipan yang lain, hanya semata-mata hafal sahaja boleh masuk syurga. Begitukah maksudnya? Tidak. Sebab itu di dalam kitab Al-Asma' wa Sifat dan kitab Al-Asma' wa Sifat bagi Imam Al-Baihaqi, Imam Baihaqi mentafsirkan mengikut tafsiran para ulama hadis apa maksud hafizah. Maksud hafizah menghafal itu dan yakni mengetahui maknanya serta mengiktiqadkan. I'tiqad adalah amalan, bukan semata-mata tahu, bukan semata-mata tahu, paham, tapi tidak diamalkan. I'tiqad adalah amalan, iaitu amal qalbi, dibagi amalan hati. Maknanya tuan-tuan, maksud Nabi siapa yang menghafal 99 nama ni dengan mana siapa yang mengetahui maknanya serta mengiktiqadkan di dalam hatinya bahawa ni masuk syurga. Berarti kalau semata-mata hafal saja belum tentu dapat lepaskan dia daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di situ dapat kita fahami bahawa kalau semata-mata kita belajar ilmu tapi kita tidak amalkan, maka ilmu itu belum tentu dapat menolong dan juga membantu melepaskan kita daripada azab Allah Ta'ala di akhir. Faham tak? Itu. Bandingan yang kedua, kita buat contoh yang kedua, tak satu contoh yang pertama kita ambil India dan terakhir itu point lagi, terus ke point terus, dan tak payah kita dua cerita panjang-panjang kan, buat masa ya kan, dua cerita kon ni tak ya, kita point terus kan. Baik, kalaulah kita kata dengan semata-mata kita mengetahui tanpa kita amal, itu dapat melepaskan kita daripada azab atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tuan-tuan, kalau macam tu kita tak payah ngaji, dan kita hanya pergi cari sijil, cari syahadah, dapat tauliah, dapat kelulusan, cukup. Kita belajar sehingga kita dapat ijazah, cukup. Kita belajar sehingga kita dapat tauliah. Kita belajar lagi sampai dapat diploma, degree dan sebagainya lagi. Dan lepas itu tak payah beramal. Adakah dengan semata-mata kita dapat ijazah, kita dapat tauliah, kita dapat diploma, degree atau seumpamanya boleh melepaskan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Kalau macam tu, orang kafir pun terlepas sebab mereka ada ijazah tu, ijazah ini, mereka ada degree itu, degree ini. Lepaslah kalau semata-mata kita belajar saja tanpa diamalkan. Bolehkah gitu? Ini contoh yang kedua, nampak. Sebab tu ada satu kisah cerita almarhum tuan guru kita. Dia mengaji di Mekah kan, bagi selama 16 tahun. Dia ngaji di Mekah, di Masjidil Haram, adalah masjid dengan syekh-syekh, dengan guru-guru dalam Masjidil Haram. 16 tahun dia ngaji. Lepas tu bila dia balik ke Kedah, dia nak buka pondok di satu tempat yang namanya Kampung Sematang Budi, dekat Gunung Kayang. Kita cuma nak ni Gunung Kayang kat tu ya kan, Bisu Padi, tahu Bisu Padi? Betul lah, Bisu Padi kan. Itu Gunung Kayang dekat Budi. Terus tengok dia ada satu kampung, nama kampung
sebatang putih. Dia bagi sebatang gunung dekat dengan Gunung Riau. Maka dia nak buka madrasah di situ yang namanya Madrasatul Falah. Madrasah Al-Falah. Dan yang bagi Al-Fajah. Madrasah. Jadi waktu ketika dia nak buka madrasah itu, maka dia pergi ke Jabatan Agama pada masa itu. Syekhul Islam di negeri Kedah ini ialah Syekh Bahwan Sulaiman. Masyhur kan bagi Syekh Bahwan Sulaiman ni orang alim. Kita tak nafikan, sehingga diceritakan bahawa dia menguasai 40 lebih bidang ilmu. 40 bidang ilmu, menguasai, bukan mengetahui. Tahu dengan menguasai tak semacam. Ada orang tahu tapi dia tidak menguasai. Jangan kita tahu ilmu tauhid tapi kita tidak menguasai tauhid. Kita tahu ilmu nahwu tapi kita tidak menguasai nahwu. Tak, ini mengetahui serta menguasai. Hebat Bahwan Sulaiman ni. Kalau di Kelantan, antara orang yang hebat mufti, orang panggil Haji Ahmad Mahir. Dan pasaman dulu bagi mufti negeri Kelantan, Haji Ahmad Mahir itu orang yang memang mahir dalam ilmu agama. 40 lebih juga bidang ilmu. Jadi cerita balik, itu guru kita ni yang pergi jumpa Bahwan Sulaiman. Di bawah Bahwan Sulaiman tu ada 10 lagi orang qadhi. Lalu Bahwan kata, aku kenal dah Haji Zakaria ni dengan Haji lama di Mekah. Ayah dia pula tu guru. Jadi aku tak tanya apa dah dekat dia. Aku tak mau tanya apa dah dekat dia. Aku tahu dah, aku kenal dah dia. Kamu bagaimana? Dia tanya qadhi yang lain. Akan ada salah seorang daripada qadhi itu kata dia ada syahadah apa? Tanya. Maka guru kita ini kata, saya ada 2 syahadah. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua qadhi sengah. Dia kata, bang, tak mana yang tak kenal abang? Tak ada seorang pun berani mengkritik. Tak berani nak tukar, tak berani nak tanya dah. Maka perempuan kata, aku dah kata dah. Aku kenal dia. Apa maksud saya, tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian? Apa maksud saya di sini? Motif saya bawa di sini maknanya, kalau kita ada tauliah, kita ada syahadah, ada degree ijazah, diploma dan sebagainya, tapi kalau yang ni tidak betul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ni tak betul. Kita ada banyak mana ijazah pun, degree mana pun, tidak dapat menolong, membantu lepaskan kita di akhirat nanti. Dan tak usah ada merasa megah lah, tak usah ada merasa hebat lah. Kalau kita ada 10 gulung syahadah pun, tapi kalau 2 syahadah ini tak betul, tak boleh bantu, tak boleh menolong kita di akhirat nanti. Sebab apa? Sebab bila kita mati masuk dalam kubur, pertama sekali akan disoal. Ini 2 benda ni. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau kita tak berkemah betul-betul, tak belajar betul-betul, tak faham betul, itulah nak bagi tahu di situ. Mudah-mudahan kita ambil nafas, bermakna dia apa yang kita pelajari mesti diamalkan, walaupun 1 kali pun cukuplah. Kita dah tahu, kalau aku nak buat benda ni, nak buat banyak kali tak boleh. Sunat-sunat contohnya, walaupun kita buat 1 kali,
maka kita termasuk di dalam golongan orang yang beramal dan walaupun satu kali. Seperti mana kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar Nawawiyah. Dan walaupun kita buat satu kali, maka kita sudah termasuklah di dalam orang yang beramal dengan ilmu. InsyaAllah itu dapat melepaskan kita, menolong, membantu kita daripada azab kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Cukup. Baik. Baik, cuba kita tengok lagi. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia buat perumpamaan, dia buat perbandingan, perumpamaan dan juga perbandingan bagi orang yang ada ilmu, ada pengetahuan tapi tidak diamalkan. Contohnya seperti mana? Tengok katanya, misalnya mana contoh dan bagi orang yang ada ilmu tapi tidak diamalkan dengan ilmunya itu, dia bagi contohnya, jikalau ada atas laki-laki pada darat, nanti tengok ni buat contohnya perumpamaannya, kalau ada bagi seorang laki-laki pada darat, masuk pada darat itu apa tuan-tuan? Yang pada tengah padang, pada darat tu maksudnya di tengah-tengah padang. Satu orang laki-laki duduk di tengah padang, padang yang lapang, padang yang luas. Kan? Tu. Lepas itu ada dekat dia tu 10 pedang. 10 pedang, maknanya 10 jenis bila pedang. Berarti dia tulis apa? Dia kata ada 10 jenis pedang yang indiyah, bukan hadiah. Ada tuan-tuan kena tambah nun antara ha dan dal tu, indiyah. Dia tulis itu ha, dal, ya, hadiah. Nah, itu silap tu. Yang betulnya indiyah. Asal dulu kok. Kita sambung lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jadi seperti mana kita sambung kembali tadi, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia buat perumpamaan dan juga dia buat perbandingan orang yang belajar ilmu kemudian dia tidak mengamalkan dengan ilmu tersebut. Orang itu diumpamakan seperti seorang lelaki yang berada di tengah padang dan ada bersama laki-laki itu 10 jenis senjata. Kita tengok ada 10. Ada 10 pedang yang hindiyah. Untuk bagi, kalau dalam Arab dia bagi al-aslihah, al-aslihah al-hindiyah. Dia bagi 10 pedang yang bahasa negeri India. India itu maksudnya yang bangsa dibuat di negeri India. Itu India. Jadi kalau ditanya kepada kita, kenapa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dia buat contoh pedang itu, pedang yang bangsa dibuat di negeri India. Kenapa dia buat contoh pedang itu dibuat di Malaysia kan? Contohnya lah. Ataupun dia buat contoh pedang itu dibuat di negeri Mesir kan? Atau Jordan kan? Atau Syria kan? Atau mana-mana lagi negeri-negeri yang lain. Tetapi dia buat contoh pedang yang bangsa negeri Hindi, yakni India. Kata ulama tuan-tuan, dalam masyarakat perkataan Al-Ghazali ini ialah kerana di zaman itu, di zaman Imam Ghazali itu, bagi yang terkenal dengan perbuatan senjata yang terbaik dan juga canggih, yang kualiti dia tinggi ialah India. Sebab itu dia buat contoh pedang-pedang daripada negeri Hindi, kerana pedang di negeri Hindi ialah pedang yang termasyhur, sudah diketahui oleh ramai serata dunia, seluruh negara, bahawa buatan yang terbaik, tajam dia, halusnya, tajam dia, kekuatan dia terbuat daripada besi-besi yang baik. Jadi dia nak abang apa? Orang lelaki ni, seorang lelaki yang ada 10 bilah pedang ni bukan pedang biasa-biasa, pedang yang hebat, pedang yang canggih lah kita kata pada zaman itu. Baik, lepas tu dia sebut lagi pula, serta beberapa senjata lainnya, bukan takat 10 bilah pedang sahaja, tetapi ada lagi orang bagi senjata-senjata yang lain. Contoh ada tombak, ada anak panah, ada lemping, ada apa lagi lah, senjata-senjata yang lain ada dekat dia. Baik, dan adalah ia seorang lelaki itu berani, dia bukan orang jenis penakut,
Dia adalah orang yang sangat berani. Dia tak takut kat siapa. Dan tengok lagi, dan ahli bagi perang. Memang dia ini orang yang pakar dalam peperangan. Itu maksud ahli bagi perang. Dia orang yang pakar dalam perang dan juga dia pakar dalam ilmu peperangan. Yang ini bukan kalau sekarang ni kita sebut apa? Pendekaan. Dia pendekaan pahlawan. Bukan cerai-cerai dengan biasa ni. Ada ni orang yang pendekaan pahlawan. Dia ada banyak pengalaman dalam medan perang, bertempur, dan juga kita ada banyak membunuh musuh-musuh yang hebat-hebat. Semua dibunuh habis dalam tangan dia. Contoh tu masa ahli peperangan. Pakar main senjata, pakar main pedang, guna anak panah, guna senjata-senjata lain. Itu memang kepakaran dia. Dah sebut gitu. Tiba-tiba laki-laki tadi ni datang atasnya harimau, datang tu dengan mana menerkam. Datang dengan mana terekam. Tiba-tiba harimau datang kepada dia, terekam dia, lalu yang ditakut akan dia, akan harimau itu. Maka apa sangka engkau, adakah menolak? Dia tulis itu menaluk. Ya betulnya menolak. Adakah menolak oleh senjata akan kejahatannya, kejahatan harimau itu daripada laki-laki itu dengan tiada istimalnya. Jadi tidak menggunakan senjata dan pukulnya. Faham tak ni? Sebab ni bahasa kita kan, jadi nampak kita payah nak faham. Baik, kita buat macam ni contoh mudah. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia buat perbandingan dan juga dia buat perumpamaan orang yang belajar ilmu banyak kemudian tidak diamalkan dengan ilmu tersebut, maka orang itu diumpamakan seperti satu orang yang berada di tengah padang yang lapang. Ada bersama dengannya 10 bilah pedang yang sangat hebat. Mana pedang buatan negeri India. Mana pedang yang sangat hebat, tajamnya, kuatnya, memang hebat, kualiti dia tinggi. Dan bukan setakat 10 bilah pedang, tapi ada senjata-senjata yang lain bersama dengan yang contoh ada tombak, ada anak panah, ada lagi lah kapak, apa lagi, semuanya ada. Tiba-tiba tengah-tengah dia duduk di padang tu, datang seekor harimau, terekam dia. Jadi adakah dengan semata-mata ada 10 bilah pedang dan senjata-senjata yang lain? Dia tengok saja ya. Kolak, nak tepi kah, nak tikam kah, nak tetak kah, nak potong kah, sebagainya. Tengok saja yang adakah senjata-senjata tadi boleh menyelamatkan dia dan melepaskan dia daripada kebinasaan harimau tersebut? Jawabnya tak boleh. Jawabnya tak boleh. Sebab dia ada ilmu peperangan, ada keberanian, ada, tapi dia tidak amalkan. Tidak guna keberanian dia, tidak guna ilmu perang dia untuk melawan dan juga menepis atau menentang rekaman harimau tadi. Faham tak? Maka macam itulah perumpamaan. Akhirnya apabila dia biarkan sahaja harimau itu menerkam tanpa dia menghina, tanpa dia menentang, tanpa dia mengelibaskan pedang senjatanya, tanpa menggunakan senjata, akhirnya dia mati, dia binasa, ditungkau, diterkam, dibaham oleh harimau tersebut. Maka seperti itulah perumpamaan, perbandingan orang yang belajar ilmu itu, ilmu ini, ilmu tu, ilmu ini, dia tahu ke semua ilmu tapi tidak diamalkan. Ini tidak boleh menolong dan juga membantu dia melepaskan daripada azab Allah SWT di akhirat nanti. Ini satu contoh
Imam Ghazali dia buat contoh yang sangat jelas kita nampak. Baik, kita tengok lagi pula contoh yang berikutnya. Tengok dia kata contoh yang kedua. Dan maklum tu maksudnya sudah diketahui. Mana sudah diketahui ramai. Dan sudah maklum, artinya sudah diketahui bahwasanya tiada menolak atau menolak itu menolak. Tiada dapat menolak melainkan dengan kerat dan potong. Dia tulis itu keberat. Jadi buang-buang apa tu? Bagi tengah kerat dan potong. Kerat ni bahasa kita bagi apa? Tentak potong. Buku itu. Maksudnya apa? Kalau harimau tergam kepada dia mestilah guna pedang dia tadi untuk tentak, potong, tikam. Takkan bila harimau itu tergam dia begitu saja tanpa menggunakan senjata tersebut. Jadi tak ada faedah lah. Senjata ada tapi tak kerti nak guna. Begitu juga ilmu ada tapi tidak diamalkan, maka tidak ada apa-apa faedah, tidak ada apa-apa manfaat. Maknanya tidak boleh menolong, tidak boleh membantu seorang itu melepaskan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Inilah maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hu an bi'ilmihi. Sesungguhnya yang paling bersangat dan azab pada hari kiamat kelak yaitu orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Mana dia tak manfaat dengan ilmunya itu tidak diamalkan. Jadi orang alim pun tak mustahil, tak boleh bagi pun kena azab juga. Sebab itu sebenarnya bulan Rajab ni maklumkan peristiwa besar yang berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah peristiwa Isra Mi'raj. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa tamasil, contoh-contoh. Dia bagi tamasil, contoh-contoh. Antara contohnya Nabi kita diperlihatkan satu kaum, mereka itu menggunting lidah mereka. Kita baca dalam kitab Isra Mi'raj, hadis Isra Mi'raj iaitu Nabi kita tengok ada satu kaum gunting lidah mereka, putih, lepas tu sambung balik, gunting putih, sambung balik, gunting putih, sambung, macam itulah berterusan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril kata, khutaba'ul fitnah min ummatik. Khutaba'ul fitnah min ummatik. Itulah mereka, yaitu orang-orang yang pandai cakap. Khutaba itu kalimah jamak takzir daripada khatib. Khatib itu maksudnya ahli pidato atau juru cakap. Orang yang pandai cakap saja tapi tak khatib. Itu maksud khutaba'ul fitnah. Cakap pandai, syarah pandai, ajar pandai, ilmu banyak
tapi amalnya tidak. Itu balasan azab bagi orang yang pandai ada ilmu tapi tidak diamalkan dengan ilmu. Jadi kita sangka kata kita ada ilmu boleh melepaskan kita, tak. Yang boleh melepaskan kita daripada azab Allah apabila seorang itu berilmu kemudian diamalkan dengan ilmu tersebut, barulah boleh lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kan? Di situlah bila kita belajar di ke depan, bila kita faham ini, maknanya tuan-tuan, kita tidak perlu kepada ilmu yang banyak kalau tidak diamalkan. Tapi kita sangat perlu pada ilmu yang banyak kalau kita nak amal. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, Nabi kata apa? Kan Nabi sebut qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Yang sedikit itu yang kamu mampu melaksanakan itu lebih baik daripada yang banyak tapi kamu tidak mampu menunaikan. Dan kita belajar banyak macam-macam kan, belajar kitab tu, kitab ni, tu ilmu ni, tapi satu tak buat pun payah. Sebab tu kita kena pasang niat bagi elok. Pasang mana aku ngaji kitab ni, kemudian apa yang aku faham, aku nak beramal. Niat itu lebih baik lagi daripada amalan. Kadang-kadang kita niat tapi kita tak buat. Tapi bila kita niat nak buat tu, insya-Allah ada keazaman dah. Ya Allah, aku ada niat, aku nak buat apa yang aku belajar, aku nak buat apa yang aku amalkan, yang aku pelajari, aku tahu. Sebab tu Nabi kita sebut niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Kadang-kadang kita niat nak beramal tapi kita tak amal. Kadang-kadang kita niat nak beramal, kita buat juga, tapi buat tu tak semacam dengan niat asal. Niat kita nak buat sungguh-sungguh, tapi bila kita buat amal tak sungguh-sungguh pun. Itu kadang-kadang niat itu lebih baik lagi daripada amal. Kan? Jadi bakat-bakat ni adalah tuan-tuan apa yang kita belajar pada malam ini dan juga lagi akan datang. Kita ni aku nak beramal sekadar kemampuan. Mudah-mudahan atas apa niat kita itu dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak dapat beramal dengan sepenuhnya atau dengan sebaiknya, sekurang-kurangnya lepas kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Baik, itu satu pesan, satu perumpamaan. Tengok lagi bawah sana dia buat contoh yang kedua. Tengok katanya, maka demikianlah maksudnya seperti itulah, seperti seorang lelaki tadi ni yang ada baginya 10 bilah pedang dan beberapa senjata yang lain tu. Itu dia kata maka demikianlah seperti itulah jika mengaji seorang laki-laki 100,000 masalah ilmu. Oh hebat kan? Dia belajar 100,000 masalah ilmu. Tak kira campur-campur ambil masalah ilmu fikah, masalah ilmu tauhid, masalah ilmu tasawuf, campur. Ada 100,000 masalah duduklah kepala dia. Dia tahu, dia hafal, dia tahu, dia faham pula masalah tu dan ingat. Tapi tengok, dia mengaji dan mengajar pula. Mengajar dia akan diam. Jadi akan 100,000 masalah ilmu tu. Tapi saya, dia mengaji, dia mengajar dan dia dah beramal dengan dia
Dia mengaji, tapi dia sendiri tidak beramal dengan apa yang dia mengaji, yang dia ajarkan itu. Maka adakah 100,000 masalah itu dapat melepaskan dia daripada azab Allah? Jawabnya, niscaya dengan mana tentulah, pastilah tiada memberi faedah akan dia, akan seorang itu, melainkan dengan amalan barulah dapat faedah. Dan kalau kita dapat contohnya ginilah, kita berhabis duit beribu-ribu ringgit, ambil lesen kereta, dapat lesen kereta tak bawa kereta, macam tu lebih kurang rugilah. Lah ni nak belajar kereta, lesen kereta ribu kan, berhabis duit beribu-ribu ringgit, kursus tu kursus ni, kau ni lagi. Lah sekali bila periksa duit, dapat lesen kereta, tak bawa kereta, tentu tak ada faedah, tak ada manfaat apa kan. Itulah perumpamaan perbandingan dia. Dia kata apa? Dia kata tak apa, ambil simpan dulu, simpan tahun tu. Tak apalah kalau dia pegang pahaman macam tu. Bila kita simpan lama, benda ni tak berhenti, nanti nak pegang steering pun tak tahu lah, nak buat gear pun tak tahu dah, nak bijak berhenti kami yang sudah. Orang bagi sekenan belah kiri, dia pergi belah kanan, dia bertukar kan, sudah. Kadang-kadang dia bertukar sekenan, kan dia pergi steering tu dia ada dua sekenan dengan wiper kan. Kadang-kadang nak buat sekenan, tekan wiper, prop naik wiper. Pasal apa? Pasal tak mahir. Dia tak boleh. Dia kena macam tu. Bila dapat lesen, kena berhenti terus. Awak terus bagi mahir. Bila mahir, tak apa dah lah. Sampai tempat yang kita tahu ada lokang pejabat tu apa, tak apa dah. Tak boleh tahu tu ada lokang, tu dah pari. Dan tu ada ketua batu, boleh papai lah. Macam tu. Baik. Itu satu contoh macam tu. Tengok contoh yang lain. Misalnya, contoh yang lain pula, bagi orang yang belajar ilmu, kemudian dia tidak beramal dengan ilmunya. Contoh, dia kata, jika ada dengan seorang laki-laki, ada apa? Ada penyakit panas dan penyakit kuning. Itu dia buat contoh lagi. Imam Ghazali dia buat perumpamaan. Jika ada pada seorang itu penyakit apa? Penyakit panas. Maksud penyakit panas di sini ialah demam panas. Itu kena buat catatan lah. Kalau kita nak buat catatan, maksud penyakit panas ini ialah demam panas. Dan bahasa Arab dia bagi mahmum, orang yang mahmum kan, itu. Jadi kalaulah ada pada seorang itu penyakit demam panas dan sakit kuning, sakit kuning tu, sakit kuning lah orang panggil safrawi, itu penyakit kuning. Dia tahu kata dia demam, dan dia tahu juga dia sakit kuning, dan dia tahu ubat demam panas, dan juga dia tahu ubat sakit kuning tu. Dengar. Jadi dia katanya adalah ubatnya, iaitu ubat demam panas dan juga ubat sakit kuning tu dengan sikin jabin dan kashkar. Bari sikit. Nak baca apa tu? Sikin jabin dan kashkar. Sikin jabin apa dia? Sikin jabin tu kata ulama, iaitu
satu jenis ubat, satu jenis ubatan yang merupakan campuran juga dan juga madu. Satu jenis ubat, campuran juga dan madu, ataupun juga dia bercampur dengan apa-apa yang manis. Itu dibagi sikit jabin. Orang bagi sikit jabin. Dan kalau tengok dalam kamus, kamus kata khalidun min khallin wa asalin, iaitu campuran daripada kan juga dan juga asal manisan. Itu lebah. Itulah jadi bahasa kita bagi satu jenis ubatan campuran daripada cuka dan madu, ataupun campur dengan benda-benda yang manis. Itu mana sikit jabin. Itu ubat dia. Ubat bagi demam panas. Dan juga kashkam. Kashkam itu juga bahasa Arab. Jadi kashkam itu maksudnya ma'us syair, dibagi air kandung. Air kandung. Itu kashkam. Maknanya air kandung. Air kandung. Itu untuk demam panas juga. Kalau kita sini bagi ayam beli lah. Ayam beli. Sebab badan kita panas, nak bagi sejuk badan kita, makan minum air bali. Itu bagi kashkam. Kashkam tu ma'us syair, maksudnya air kandung. Yang bali lebih kurang bahasa kita ni. Jadi dia seorang tu dia demam panas atau dia sakit kuning, dan dia tahu ubat demam panas ni sekian-sekian, ubat sakit kuning ni sekian-sekian, tapi dia tak makan. Jadi adakah dia akan dapat faedah dan nafas lega? Tengok dia kata, maka tiada hasil sembuhnya melainkan dengan isti'mal, yakni dengan menggunakan keduanya, yakni menggunakan sikit jabin dan juga kashkam. Macam itulah tuan-tuan dan puan. Jadi mudah cakapnya begini, seorang itu apabila dia sakit, contohnya lah seperti dia seorang doktor, dia doktor. Jadi doktor ni, doktor perubatan, dia tahulah sakit ni ubatnya yang ni, sakit tu ubatnya begitu. Tiba-tiba doktor ni, doktor perubatan, dia sakit, dia ubat sakit tu, tapi dia tak makan ubat tersebut. Adakah akan nafas lega? Tentu tak lega, tentu tak sembuh. Jadi untuk nak sembuh pada hukum adatnya kena makan ubat. Pada hukum adatnya kena makan ubat. Bila makan ubat kena sesuai dengan sakit, insya-Allah lega. Kan lega. Demikianlah tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Kita ini ada dua jenis penyakit. Satu dibagi penyakit fizikal, luaran. Maka penyakit fizikal ini kita bagi penyakit hissi. Dan kita dapat lihat dengan baca indera. Dan yang kedua dibagi penyakit spiritual, dalaman, ataupun juga dibagi penyakit ma'nawi, penyakit yang bahasa ma'nawi. Baik, maka bila kata dua jenis penyakit, sebab kita ada dua jenis doktor. Ada doktor perubatan fizikal secara lahiriah, ada juga doktor yang mengubat secara maknawi. Jadi untuk sakit-sakit yang penyakit luaran ini, kita jumpa doktor-doktor dekat tu dengan sultan nak bayar. Kan cuma nak buat berlangkah.
Tajuk mana nak masukkan apa ya. Tapi bila mana kita sakit hati, sakit batin, jiwa kita sakit, roh kita sakit, hati kita sakit, takkan nak pergi jumpa doktor sudah nak bayar. Kalau pergi jumpa pun tobatlah orang Kedah panggil kita, tobatlah terlega. Pasal apa tak lega? Pasal dia ambil ubat tak kena tempat. Dan doktor bagi ubat pun tak kena dengan pesakit-sakit. Sebab tu kata ulama, kun kan tabib alladhi yada'ud dawa'a haisu yanbaghi. Oleh itu kita kena jadi seperti mana seorang doktor yang memberi ubat kepada pesakitnya sesuai dengan sakit dia. Kita sakit mata, pergi jumpa doktor telinga. Nak lega tak mata? Lega tak mata? Tak. Kita sakit gigi, pergi jumpa doktor mata. Doktor mata pun bagi ubat mata. Tapi sakit gigi, lega tak sakit gigi? Tak. Macam itulah tuan-tuan. Kita ni sakit hati, hati kita ni sakit penuh penyakit, tapi kita perlu belajar fiqh. Belajar ilmu fiqh lega tak sakit hati? Tak lega. Nak bagi lega sakit hati kita ni atau hati kita yang sakit, kena belajar tasawuf. Barulah lega. Bila kita guna ubat-ubat tasawuf, penawar-penawar yang diberikan oleh guru-guru yang mengajar tasawuf untuk mengobati hati kita, insya-Allah barulah dapat faedah dan manfaat, lega sakit hati kita. Nah, ni kita sakit hati, atau hati kita ni sakit dengan penyakit-penyakit hati, ada riak, ada hujum, ada sumah dan sebagainya, tapi tak belajar tasawuf, tak belajar fiqh yang sampai kiamat tak lega. Pasal kita tahu tapi kita tidak amalkan. Begitulah juga seorang pesakit, bila dia sakit dia pergi jumpa doktor. Doktor pun cek, oh sakit gini, lalu doktor bagi ubat. Bila doktor bagi ubat, kita pun ambil ubat tu. Doktor pesan balik makan ubat ni selepas makan. Kita balik makan ubat dulu. Lepas tu baru makan. Lega tak? Tak lega sebab tak ikut aturan. Doktor kata makan ubat ni selepas makan. Kita makan ubat dulu, lepas tu baru makan. Lega tak? Tak lega. Ini dibagi pesakit yang nakal. Tak lega. Doktor pesan kata balik makan ubat ni sehari 3 kali. Kita balik makan 3 hari sekali. Nak lega ke mana? Kan? 3 hari sekali makan. Nak lega ke mana? Sebab kita tak ikut peraturan. Ataupun kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Doktor pun bagi ubat. Doktor kata balik habiskan ubat ini. Kita pun balik letak ubat itu dalam almari. Tak makan sampai hari ni, lega tak? Tak lega lah. Maka macam itulah perumpamaan, perbandingan. Dia panggil orang tu, dia tahu kata dia sakit dan dia tahu apa ubatnya, lalu dia tak makan ubat, maka pada adatnya bagaimana nak lega dan nak sembuh? Tak sembuh. Artinya tidak boleh melepaskan dia daripada sakit tersebut. Faham tak? Itu tajuk perbincangan kita awal itu. Maksudnya bersangkut dengan ilmu. Kalau kita pelajari kemudian kita tidak berhenti, tidak amalkan, itu tidak boleh menolong dan membantu kita di akhirat kelak, melepaskan kita daripada azab Allah. Maka tuan-tuan puan-puan, marilah sama-sama kita tasihkan niat kita. Tasih maksudnya perbetulkan, perbaikan balik niat kita menuntut ilmu. Kita niat balik, aku belajar ilmu, aku mengajar ilmu. Ialah nak sekadar kemampuan
Mudah-mudahan dengan niat kita itu Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat, hidayah, taufiknya, dapat kita beramal dengan ilmu sekadar kita mampu, dan insya-Allah selamat kita di akhirat nanti daripada kebinasaan ilmu. Dan habis itulah nasihat Imam Ghazali kepada kita kesemua ilmu ini. Kemudian seterusnya dia kata, anakku, ialah dan jika engkau mengaji pada ilmu 100 tahun, hebatlah, siapa boleh ngaji 100 tahun? Umur kita pun tak sampai 100 lagi. Kalau engkau mengaji pada ilmu 100 tahun dan engkau himpunkan kitab 1000 buah, niscaya tiada engkau bersedia dan mustahak bagi rahmat Allah. Kita mengaji 100 tahun, kita himpun kitab beribu-ribu, belum tentu kita ini orang layak berhak mendapat curahan kasih sayang Allah. Belum lagi kalau kita tidak amal dengan ilmu. Dan cuba tuan-tuan tengok dalam satu ayat, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Cuba tuan-tuan tengok, apa hubungkan rahmat dengan muhsin? Muhsin orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Jadi nak dapat rahmat Tuhan mesti berbuat baik. Berbuat baik mesti beramal dengan apa yang kita tahu. Baru layak, baru mustahak kita dapat rahmat Allah. Jadi kalau kita ni orang yang tak berbuat baik, tak buat ihsan dengan mana kita tahu tapi kita tidak amalkan dengan apa yang kita tahu, belum tentu kita ini orang yang layak dapat curahan limpahan rahmat Allah. Allah sepatutnya pesan, kalau kamu belajar 1100 tahun pun, himpun kitab 1000 pun, belum tentu kamu layak dapat rahmat Tuhan kalau kamu tidak beramal dengan ilmu. Oh, kita sini hebat kan? Apa dalam masjid baca kitab apa? Dalam masjid kita, kami baca kitab hadis, kami baca kitab tafsir, sirah, kitab tasawuf, fiqh, tauhid, semua kami belajar. Tapi satu pun tak faham, tak serasa hebat. Belum tentu kita dapat rahmat Tuhan kalau kita tidak beramal. Sebab itu perbetulkan niat kita, walaupun kita belajar sikit, tapi niat nak amalkan insya-Allah, baru layak dapat rahmat Allah. Hasil dulu, nanti kita sambung lagi pada kuliah kita bulan ini juga, minggu ke-5, insya-Allah. Kita ada 2 kali bulan ini insya-Allah. Anakku masih dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا ليس جمعا مرحوما مشكورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما غفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.